Bluetooth. Macam mana ni tak pakai apa langsung okey je. Sebab ni okey insya-Allah. Keras pula dah. Weh. Dia baru nak belagak pakai Bluetooth, baru beli bang, nak tunjukkan kita. Lepas tu suruh off pula. Lepas tu suruh off pula. Tak, lepas tu suruh off tak reti pula tu. Tak, lepas tu tak reti off lah tu. Baru keluar plastik. Baru Baru sampai sini kot. Tu tekan itu. Tiba-tiba suruh buang apa ni? Tak sempat riak bang. Tak. Sempat riak. Dah, bukan. Nak suruh off pun tak reti nak off macam mana. Kan? Macam mana? Baru lagi kot. Baru try. Okey dah. Okey. Okey, kepada sahabat-sahabat sedang penonton live forum online kita pada malam ini, malam Nuzulul Quran, malam yang ke-17 Ramadan. Dan kita telah mulakan lebih kurang 2 malam witir berkunut malam tadi dan malam ini. Alhamdulillah, pejam celek sama ada sedar ataupun sebaliknya, kita sudah masuk fasa yang kedua atau dalam bahasa mudah sudah nak hampir kepada fasa yang terakhir. Yang ni balance lebih kurang tinggal lagi mungkin 2 tak dengar pun. Masalah betul. Ustaz lah ni daripada hari tu. Aduh. Ustaz lah tak dengar Ustaz. Ustaz lah dengar kami dengar. Tak payah earphone. Cuba beritahu ada, tak payah pakai Bluetooth. Turun matikan, tak payah. Dia tak dengar. La ilaha illallah. Okey, dah. Kita on dulu. Kita on dulu. Okey, baik. Semua orang nak tunggu ni, kita on dulu. Tetamu pada malam ni insya-Allah sahabat-sahabat semua, iaitu khusus kepada Sahabul Fadilah Prof. Kamadia Datuk Dr. Tuan Arif dan juga Ustaz Samsul Debat, dan kita juga seorang lagi Ustaz Abdul Khairi. Mungkin persoalan teknikal biasalah, dia duduk dalam kampung, lautan ni dia ada banyak masalah. Jadi kita tunggu, kita biarkan agar beliau selesai dulu masalah teknikal di tempat Ustaz Abdul Khairi. Jadi Datuk Dr. Zarif dan juga Ustaz Samsul Debat, insya-Allah bagaimana sebut tadi, malam ni kita bincang tentang nuzul Quran, tetapi bukan nak fokus tentang cerita nuzul Quran mata-mata, cuma mengambil simbolik daripada malam nuzul Quran itu sendiri. Jadi mungkin ada welcoming punya talk insya-Allah tu mukadimah, mungkin dipersilakan Ustaz Samsul Debat dulu untuk buat mukadimah. Insya-Allah silakan Ustaz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi saya diundang untuk ke program Ustaz Aslin Bollywood. Kita berkumpul di pos Ustaz Aslin bagi merapatkan hubungan kita antara satu dengan yang lain, dan juga kepada semua pendengar-pendengar dan follower-follower yang cintakan ilmu sekalian. Jadi alhamdulillah, apabila tibanya nuzul Quran, ini adalah satu peristiwa yang sangat, orang kata sangat menakjubkan. Menakjubkan yang mana Al-Quran yang kita ketahui adalah merupakan mukjizat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana Quran ini adalah cahaya, Quran ini adalah penerang kepada kita mana yang betul, mana yang salah, sebagai Al-Furqan. Begitu juga Quran ini juga adalah merupakan sebagai syifa, sebagai penyembuh kan kepada penyakit, macam-macam penyakit, termasuklah penyakit hati, jiwa dan lara. Dan begitu juga di dalam Al-Quran ini yang cukup hebat, dan bukan hanya sekadar untuk diletakkan sebagai hiasan di rumah, tapi untuk dibaca dan untuk diamalkan. Betapa besar dan hebatnya Al-Quran ini apabila dibaca, apatah lagi dibaca dan difahami, apatah lagi dibaca, difahami dan diamalkan. Persoalan yang timbul apabila tibanya sambutan nuzul Quran sekali lagi pada tahun ini, soalan untuk ditanya kepada diri kita semua, di manakah kita di sisi Al-Quran ini? Di manakah Al-Quran di hati kita? Adakah Al-Quran sudah sampai di hati kita? Ataupun Al-Quran itu masih lagi asing di dalam kehidupan kita? Ataupun kita telah berjaya membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Kerana sesungguhnya Al-Quran ini, Nabi pun pesan, Nabi kata dalam khutbah terakhir Nabi, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara.
Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Wallahu a'lam. Sebagai permulaan. Masya Allah. Okey, soalan. Soalan dengar tak? Dia pakai Bluetooth juga. Ya. Terus, lebih lah. Okey. Datuk Dr. Zarif, silakan. Segi mukadimah, silakan. InsyaAllah Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada rakan-rakan yang malam ni meluangkan masa dan juga kepada Pusat Zakat Wilayah Persekutuan yang membantu untuk mempromosikan program malam ini. Sebagai mukaddimah sempena kita menyambut Nuzulul Quran. Ini sebenarnya kalau kita balik kepada perbincangan ulama ya, sebenarnya bila masuk Nuzul Quran bukan sahaja kita nak melihat kepada kebesaran waktu atau hari tersebut. Sebenarnya dia nak melihat kepada perkara yang lebih besar, iaitu kita sudah hujung fasa kedua bulan Ramadan. Ramadan ni dia ada 3 fasa kata para ulama, antaranya Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, 10 yang pertama, 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau kita balik kepada perbincangan, kita sudah akan berakhirnya 10 yang kedua dan kita akan masuk ke fasa terakhir. Fasa terakhir ni lah yang kita sama-sama nak kejar, tak lain dan tak bukan nak kejar malam Al-Qadar insya-Allah. Dan saya doakan semua kita termasuk rakan-rakan dalam forum ni dan juga yang menonton, terima kasih sehingga orang kata apa, forum ini mendapat liputan seluruh dunia. Baru-baru ni hampir 4 juta orang tengok, subhanallah. Jadi ini merupakan satu nikmat yang mungkin kita boleh jadikan sebagai jalan untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Wallahu a'lam sebagai muqaddimah. Ya, terima kasih Datuk Izhar Arif, Ustaz Izhar Arif, dan mungkin Ustaz Abdullah Khairi. Dah hilang pula ni. Nampak dinding pula dah. Okey, baik, tak apa. InsyaAllah jadi begitulah mukadimah dan tertarik bagaimana kata Dr. Zarif tadi, iaitu tentang kita sekarang ni berada dalam fasa yang penghujung fasa yang kedua, iaitu bagaimana disebutkan orang kata apa nama ni, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan masuk ke fasa yang ketiga, iaitu tidak lain tidak bukan membebaskan diri daripada napi neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang disebut dan lalu kita dah ulang-ulang banyak kali dalam hadis sahih Muslim, mungkin Datuk Borni lepas kita sebut juga tentang satu perkara yang cukup malang ataupun mengaibkan, na'udzubillah min zalik, kalau Ramadan yang ada hari ini Allah bagi peluang kita jadi ahli dia lagi, tetapi tamat Ramadan maka sayang kita tak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keistimewaan yang Allah berikan tadi di bulan Ramadan yang penuh dengan 1000 keberkatan ini, tidak diambil manfaat oleh kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana puasa yang berlaku pada hari ini tidak wujud, tidak sama dengan bagaimana dilalui oleh para anbiya dan rasul sebelum Rasulullah SAW, yakni Muhammad SAW. Jadi itu antara dia. Ada isu-isu yang mana Datuk Dr. Arif, ada orang kata ni kenapa Al-Quran itu turun dalam malam Al-Qadar, tetapi kenapa disambut pada malam Nuzul Quran letakkan 17 bulan. Ini mungkin ada kita tahu Datuk boleh jawab atau jawapan ini merungkaikan persoalan dan permasalahan. Jadi isu jadi macam satu ada at-ta'arud. Al-Quran diturunkan malam Al-Qadar, tetapi kenapa orang sambut ni, dunia ni sambut Nuzul Quran pada malam ke-17. Mungkin penjelasan sikit Datuk, insya-Allah nanti kita kupas benda yang lain. Silakan Dok. Dia kalau kita balik kepada pembincangan ulama-ulama terdahulu ya, seperti Imam At-Tabari
ya, dan ramai lagi, ya, seperti Al-Qurtubi juga, Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan antara perbincangan kenapa Al-Quran itu disebut sebagai nuzul Quran ini disandarkan pada 16-17 Ramadan ini, tak lain dan tak bukan sebenarnya dia perbincangan dalam kalangan ulama itu menjadi perbincangan yang begitu hangat. Ada yang mengatakan bahawa Al-Quran itu mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada pada 17 Ramadan, ya. Manakala ada pula yang mengatakan yang 27 Ramadan itu pada malam Al-Qadar itu adalah malam Nabi SAW mengulangi kesemua Al-Quran yang telah diturunkan oleh oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini merupakan perkara-perkara yang menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Apakah sebenar tarikh yang menjelaskan tentang nuzulul Quran, dan pada masa yang sama mereka membincangkan juga pada 27 Ramadan ataupun yang dikatakan malam Al-Qadar itu juga malam turunnya Al-Quran. Jadi para ulama cuba mentafsirkan bahawa 17 itu adalah merupakan waktu ataupun tarikh hari turunnya mula-mula Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada pula yang mengatakan bahawa ia adalah satu komplitnya Al-Quran diturunkan, yang ayat yang terakhir itu Allahumma salli Muhammad, ayat yang terakhir, ya, yang ayat terakhir turun pada Nabi Muhammad SAW sehingga berakhirnya Al-Quran, yang tidak ada lagi Al-Quran selepas itu pada 17 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa 17 Ramadan ini permulaan dan pengakhiran. Walau bagaimanapun, apa yang kita kena ingat bahawa kita kena cuba mengambil sejarah perbincangan ulama ini terhadap dua tarikh ini sebagai tarikh yang sangat besar dalam Islam. Kalau kita boleh ingat hari kemerdekaan, kita boleh ingat hari hari sambutan awal tahun dan akhir tahun, mengapa tidak hari-hari besar tentang Al-Quran diturunkan ini kita tidak mendalaminya dan kita tidak menghargainya. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak. So bermakna kalau kita lihat Ustaz Dr. Izhar Dr. Izhar terbaca dalam nukilan Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, itu maksud dia Quran tu diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah daripada Lauh Mahfuz secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Itu tak nafikan. Kemudian min Baitul Izzah ila Rasulullah SAW, maka diturunkan pada 17 Ramadan. Bagaimana riwayat khilaf tadi ini? Munajjaman. Ya, munajjaman. Jadi diturunkan pada 17 Ramadan ataupun malam tersebut dengan permulaan ayat dengan maklum dan akhir dengan surah Al-Baqarah ayat 281. Dan nak bagi tahu sebenarnya kadang-kadang orang kita ni dia lebih kepada teknikal, lebih pada teknikal. Kenapa malam Al-Qadar? Kenapa 17 malam? Kenapa tak buat malam-malam sekian-sekian? Sebab kalau ikut para mufassirin khusus, ana lebih fokus pada Ibnu Katsir, sebab jadi lupa memang Quran kita tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi dan yang lain itu sebagai sampingan murajaah, yang mana disebut ada dikatakan dalam kalam beliau, ada dikatakan pada 24 hari bulan Ramadan. Jadi persoalan dia kadang-kadang Ustaz Samsul juga Ustaz Datuk Izhar, orang kita ni kadang dia cari yang teknikal tu, jadi kadang-kadang boleh timbul isu. Jadi golongan al-mu'arrikhin atau golongan para tarikh atau sejarah ni, sama ada orang pun dia orang tak perlu pertikaian, sama-sama tak perlu bergaduh sama sendiri. Mereka sesama meraihkan, okeylah, yang penting Quran tu turun komplit, alhamdulillah. Persoalan dia Ustaz Aslin, saya tertarik juga apabila Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, dia cuba menghimpunkan, dia panggil at-taufiq bainal aqwal. Dia cuba mengharmonikan semua pandangan-pandangan tu. Dia kata apa? Dia kata turun awal ma nuzil al-Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, iaitu pada nuzul Quran ni, pada hari turun Al-Quran, turun yang pertama itu 17 Ramadan itu turun daripada Baitul Izzah. Lepas tu berakhir juga pada 17.
Manakala bulan Ramadan itu yang malam Al-Qadar itu adalah murajaah. Jadi dia cuba mencantikkan agar menghormati kesemua pandangan. Mungkin itu antara ijtihad yang dibuat oleh Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah taala. Saya suka apa yang Ustaz Aslin cakap, iaitu perangai orang-orang sekarang ini yang gemar mempersoalkan soal teknikal. Dan benda ni nak bukan teknikal pun, tapi dia gemar mempersoalkan. Tak kisahlah, janji soal. Dan perkara ni telah berlaku ketika dulu pun golongan musyrik pun tanya juga, kenapa wahyu ni turun peringkat-peringkat? Kenapa tak turun sekaligus kepada Nabi? Pun ditanya juga. Kalau turun sekaligus pula akan tanya kenapa tak turun peringkat-peringkat. Mereka akan tanya, sentiasa nak tanya, bukannya untuk kepentingan pun, kadang-kadang ada kalanya sekadar bertanya. Kan? Sedangkan apa yang lebih penting, apa yang lebih mustahak apabila Quran itu tiba, apakah peranan kita selanjutnya? Untuk membacanya, untuk mengamalkannya dan untuk menyebar panjangkannya kepada yang lain. Wallahualam. Kita nampak Ustaz Abdullah Khairi ni macam litlop hip-hop ni, kejap timbul kejap tak ada. Wallahualam, mungkin lain ikut masalah. Dia tak tahu apa sebab dia. Mungkin dia tak tu. Nampak cara tu dia tak dengar suara kita tu. Nampak sebab mulut dia mengangut. Jadi dia kejap dia hilang. Mungkin ada masalah, mungkin line dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, sebab tu saya buat tadi teknikal ni. Sampai sekarang ni Datuk Samsul. Ya. Ana dapat WhatsApp tu masih lagi. Kenapa kita tak boleh nak solat di masjid ni? Kenapa? Jadi di isu-isu dia main tau. Jadi soalan kadang-kadang kita pun malas nak jawab dah, kita abaikanlah soalan tersebut. Kalau jawab jadi panjang. Ni contoh dia. Jadi kadang-kadang susah juga dalam persoalan teknikal ni pun kadang-kadang soalan why ataupun kenapa atau mengapa, bila, di mana dan sebagainya. Saya ingat kita Ustaz ni pun Allahu Akbar, bukan ilmu kita sehebat mana, tapi jadi macam tergugat, jadi nak geram. Kamu ni soal pelik-pelik. Macam kes perceraian, bagi contoh dia. Kes perceraian kan. Timbul isu masalah dia, isu dia suami dah tak ada kerja tapi suami duduk dalam rumah. Susah, berat tangan dia, tak ringan tulang nak tolong dalam rumah tangga bagian. Menyebabkan kita rasa macam pelik. Dekat dan ini kita alhamdulillah ada kebahagiaan, tapi ada di sana sahabat-sahabat atau di kalangan masyarakat kita ni yang boleh melafazkan penceraian di bulan Ramadan yang mulia ni atau dalam keadaan diuji oleh Allah dalam COVID-19 ini. Ini mungkin Ustaz Samsul boleh bagi pandangan sikit persoalan dia why, mengapa dan sebagainya. Cuma kita nak tunggu tuan guru kita yang pada Lubuk Merayam muncul. Terima kasih. Tentang persoalan ini sebenarnya kita dah bicarakan dalam perbincangan kita yang lalu. Wah, seorang lagi pakai songkok, hilang pula fokus aku. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok daripada aspek aku nak gelak ni masalah. Okey. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya sebelum ketibaan Ramadan lagi, macam mana setting kita menghadapi Ramadan. Macam saya cakap sebelum ni, family, macam mana setting dia, persediaan nak menyambut Ramadan, tarawih nanti macam mana, solat nanti macam mana, aktiviti macam mana, anak-anak pula dah ada arahan-arahan daripada cikgu-cikgu, daripada sekolah, apa yang dia kena buat. Jadi makna kata semua tu diselaraskan sebab kita nak pastikan kita melayan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan seistimewa mungkin. Jadi dalam peristiwa berlakunya perceraian, makna kata dia bukan suka-suka cerai, bukannya tiba-tiba cerai. Dia mesti akan ada orang kata dia punya kronologi dia sehingga membawa kepada perceraian. Jadi dalam hal ini sebenarnya dalam pertikaian suami isteri, perbezaan pandangan itu biasa. Isteri marah, suami absorb, suami marah, isteri absorb, itu biasa. Suami marah, isteri marah, bertentang, okey, seorang tarik handbrake, berhenti dulu, jangan gaduh dulu, relax dulu, cari jalan penyelesaian. Sebenarnya memang sedangkan lidah lagi tergigit, bak kata Piramli itu kan, betul, pertikaian akan berlaku. Tetapi macam mana cara kita mengatasinya, macam mana kita menghadapinya. Kalaulah kita letakkan menghadapi masalah ini dengan setting dalam kepala kita menyedari, oh aku nak marah sangat pun ini dalam Ramadan.
Aku nak marah sangat pun aku fikir ini bulan yang paling mulia sekali. Kenapa aku nak marah? Sebab sedangkan kita tahu marah ini adalah satu bentuk juga nafsu yang perlu kita kawal ketika bulan Ramadan ini, selain pada menahan diri pada makan, minum, lapar dan dahaga, perkara yang membatalkan puasa termasuklah juga marah. Sebab dalam keadaan marah ini dibimbangi kita tak boleh kawal, akan terkeluarlah kata-kata dan dibimbangi pasangan suami isteri tadi menyesali kata-katanya kerana melafazkan cerai itu tanpa dia menyedarinya disebabkan terlalu marah. Itu sebabnya berbalik-balik. Itu sebab kita ambil balik nuzul Quran ni. Tak ada lagi orang yang lepas ngaji Quran ni ceraikan orang. Jarang lah. Jarang. Sebab bila dia baca Quran, dia rasa tenang. Dia solat, dia baca Quran lagi dekat dalam, baca surah dekat dalam solat tu pun tenang lagi. Dan insyaAllah semua benda boleh bincang. Dan benda boleh bincang baik-baik, kenapa nak bergaduh? Wallahualam. Datuk, adakah tip-tip ataupun pedoman ataupun formula untuk kita mengekang konflik rumah tangga ni? Mungkin Datuk orang tokoh akademik, alhamdulillah, dan alim dalam bab-bab usul fiqh, dan juga ketua jabatan orang kata bahagian pemakanan dan sebagainya. Mungkin nak ambil juga poin-poin tu untuk kita katakan bagaimana perkara yang boleh kita nak mengekangkan persoalan konflik rumah tangga itu sendiri. Ni antara dia. Mungkin saya akan bagi contoh akan datang insya-Allah. Mungkin Datuk jelaskan lebih dahulu. Soalan ni tak ruyuk-ruyuk lagi ni. Saya kalau bab berkaitan tentang rumah tangga ni, sebenarnya kita pun akan sentiasa belajar dan belajar, sebab isu rumah tangga ni dia bukan macam orang kata macam air dalam tangki tau. Dia sama, lepas tu dia turun, dia naik biasa. Dia ni bergolak. Ada time dia akan surut, dan ada time dia akan naik. Kemudian bila dia naik tu, dia bukan naik dalam keadaan macam air dalam tangki, dia naik dalam bentuk berombak, beralun dan macam-macam lagi. Jadi macam mana kita nak menghadapi rumah tangga ni? Tak lain dan tak bukan dengan ketenangan sebenarnya. Ketenangan tu penting. Tu ketenangan, kita kena menghadapi sesuatu isu dengan ketenangan, dengan bijaksana. Itu yang disebutkan bijaksana. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja bijak tetapi bijaksana. Nabi, bagaimana Nabi menghadapi isteri-isteri tu. Saya sampai hari ni masih mengkaji macam mana Nabi SAW menghadapi isteri-isteri yang pelbagai latar belakang. Aisyah radhiyallahu anha daripada keturunan yang hebat-hebat, Khadijah radhiyallahu anha daripada keturunan yang hebat-hebat. Lepas tu ada pula yang isteri orang, ada pula yang isteri orang yang dah meninggal, bekas isteri orang yang telah meninggal dunia. Ya, kemudian Nabi ambil balu itu. Ya, jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW ni hebat dalam mengatasi konflik rumah tangga. Bukan tak ada masalah. Kalau kita baca sejarah, memang terdapat banyak isu antara isteri-isteri Nabi dengan Nabi Muhammad SAW dalam isu rumah tangga. Itu biasa, manusia. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan manusia. Nabi berkahwin dengan malaikat. Dan malaikat tidak akan berkahwin. Dia tidak ada nafsu. Malaikat, dia akan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut arahan Allah. Manakala manusia ini, isteri-isteri Nabi adalah manusia. Nabi Muhammad adalah manusia. Tetapi mereka adalah yang terpilih. Nabi Muhammad adalah yang terpilih. Jadi bila kita tengok Nabi Muhammad bila dia menghadapi isteri-isteri ini dengan bijaksana, sampai ada yang marah dengan Nabi SAW, Nabi boleh menghadapinya dengan baik. Nabi berjumpa dengan isteri yang pandai masak, Nabi menghadapi dengan bijaksana. Nabi jumpa isteri yang tak pandai masak. Siapa dia tak pandai masak? Aisyah radhiyallahu anha. Tak pandai masak Aisyah. Tapi Nabi pandai. Dulu rumah Aisyah, Nabi makan apa yang Aisyah masak, apa yang Aisyah sediakan. Kadang-kadang dengan khub bil khal, dia ambil roti dengan cuka. Ya, kalau balik rumah Sofiyah, lain masakan. Sebab Sofiyah adalah orang yang biasa berkahwin, biasa ada rumah tangga, dah biasa dengan berumah tangga. Lepas tu balik Ummah Salamah, begitulah juga. Yang jadi semua pandai masak. Tapi Aisyah tak. Nabi bila duduk rumah Aisyah, Nabi makan seadanya. Jadi tengok, bila tengok cara Nabi ni, Nabi menghadapi semua isteri itu dengan ketenangan. Selagi mana ia tidak melibatkan agama. Kalau libatkan agama, memang Nabi garam lah. Nabi akan marah dan sebagainya. Itu yang pertama lah, ketenangan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menghadapi, menjaga ataupun mengurus rumah tangga itu dengan ilmu. Ilmu itu sudah pastinya Nabi SAW akan
diajar oleh Jibril alaihi salatu wasalam, melalui Jibril alaihi salatu wasalam. Tengok apabila berlakunya fitnah ataupun dipanggil hadisul ifk, ya, yang menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah sampai Nabi tak boleh nak terima, sedih Nabi. Tak bercakap dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai turun ayat Quran. Bayangkan Nabi ada perasaan sedih, ada perasaan cemburu sebab sifat kemanusiaan tu ada. Pada masa yang sama, Allah ajar Nabi Muhammad SAW, didik Nabi Muhammad SAW menerusi Jibril alaihi salatu wasalam apa yang perlu dilakukan apabila wujudnya konflik rumah tangga. Nabi dia tidak ada banyak cakap. Nabi tengok kalau kita hari ni bila ada masalah sikit dengan isteri atau suami, kita akan sebarkan dekat laman sosial. Nabi tak, Nabi diam, Nabi tak ada nak mengadu pada Abu Bakar, tak ada mengadu dengan orang tu, tak ada mengadu dengan orang jiran belakang, tak ada. Nabi mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya cantik, penyelesaian yang hebat, dan akhirnya Nabi SAW meninggal dunia dan Nabi minta dengan isteri-isteri lain. Kalau ikutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabi ni dia nak meninggal dunia tu dia duduk kat rumah orang lain asalnya, rumah isteri yang lain, tapi dia minta dengan semua isi-isi, minta izin, boleh tak aku nak balik rumah Aisyah gitu. Jadi bila sampai rumah Aisyah, akhirnya tu yang meninggal di rumah Aisyah dan dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu dua benda lah yang saya nampak macam mana Nabi mengatasi rumah tangga. Tenang dan ilmu. Dan kalau boleh saya tambah sikit, satu lagi kehebatan Nabi kita adalah satu perkara yang semua suami kena ambil pengajaran, iaitu Nabi kita, dia tidak menyusahkan isterinya dalam rumah tangga ni untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Jadi dalam hal ini, apabila cuma uruf kita di Malaysia ni, di negara kita dah biasa, kita berharap pada isteri kita. Kita berharap pada isteri kita, maka dah tentulah kita tak boleh nak jadi macam Nabi. Mungkin susah sebab kita mengharapkan isteri kita siapkan semua. Maka hargailah isteri kita. Maka syukurlah sebab isteri kita boleh uruskan anak-anak kita walaupun kita tak ada. Boleh uruskan anak-anak, boleh uruskan rumah tangga. Sedangkan macam kita tahu Nabi ni kalau apa dia akan buat. Kita pun kadang kita tengok suami-suami di Malaysia kebanyakannya kalau balik macam raja. Duduk, harap orang layan dia, first class service kan. Jadi saya setuju Dr. Zahar kata tadi tentang ilmu, tentang bijaksana. Malahan sabar tu. Kan kita tahu yang peristiwa salah seorang isteri Nabi yang cemburu sebab Nabi nak balik rumah Aisyah lah. Dia hentak pinggan tu pecah. Nabi boleh dengan tenang dan senyum. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya bahawa ibu kamu sedang cemburu. Bayangkan kalau kita tak dapat macam tu dah. Pinggan tu dah melokek muka bini pun tak tahu. Kan? Itu jadi makna kita bertuah dan bersyukurlah kita ada isteri, maka hargailah. Jadi kalau kita nampak isteri tu marah, janganlah sampai kita pun nak lawan marah tu. Dengan kita tengok Ustaz Lah Khairi. Nama Ustaz Lah Khairi. Bini marah dia tolong basuhkan kain. Ini satu perkara yang contoh yang kita boleh tengok kan. Bukan satu kata. Ni pembetulan fakta. Ini yang selalu bermusafir dengan dia kan. Tak payah marah bang, tak payah marah. Jeling je. Jeling kan? Banyak kena nampak aku. Mantap tak? Habiskan dulu. Dr. Zah, habiskan. Tak boleh. Telan balik ah. Aduh. Dah marah. Lain lah. So, jap. Orang nak okey tak? Okey. Pakai tu pun okey. Jam tu lah. Sebab tak apa, okey. Yang tak ada wayar tu memang dia tarik ya. Tak elok. Saya lagi di forum sebelah. Tadi ada orang komen, orang kata Ustaz Allah pergi ke forum sebelah ke? Malah background dia orang kan. Apa yang dibincangkan? Allah tu tinggal share 40 minit lah. Itulah tak cerita pasal bini jeling ni. Pasal bini jeling tadi sambung. Okey, insya-Allah kita mukadimah soalan sikit tentang nuzul Quran ni, apa kita perlu laksanakan, lakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan insya-Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel, Aslin, Ustaz Samsul Debat, Dr. Mia, Datuk. Minta maaf banyak-banyak, anda punya internet problem.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Quran itu hudan lin-nas. Dia bagi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan petunjuk, dia menjadi pembeza furqan. Dan Quran ni hebat tak hebat, alhamdulillah diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebab itu banyak orang bila membaca Al-Quran, mengkaji Quran, Tuhan buka pintu hidayah dah. La raiba fi hudal lil muttaqin. Dia tak ada ragu. Tuhan buka pintu hidayah kepada orang yang membacanya, orang yang mengkajinya. Sebab itulah mukadimah saya nak bagi tahu, ada di kalangan manusia yang Tuhan buka hidayah kerana Al-Quran. Di antaranya Dr. Murais Bukail yang mengkaji tentang Firaun. Akhirnya dia menjumpa dalam Quran yang menceritakan bagaimana menerangkan tentang tubuh jasad Firaun yang Allah selamat. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu juga dengan seorang profesor hidayah Allah daripada Al-Quran, daripada Thailand, yang mengatakan bila kulit terbakar, ambil kulit yang lain slice, kemudian letakkan di atas kulit yang terbakar, maka dia akan jadi kulit yang baru. Tapi dalam Quran kan, balbalna juluda ghairaha liyazuqul azab. Maka apabila dicampakkan dalam api neraka, manusia ni akan terhangus. Maka badalna, digantikan kulit yang lain untuk merasai azab. Tengok Quran ni dengan saintifik, dengan sainsnya, maka tu membuka hidayah manusia. Sebab tu alhamdulillah dengan sempena malam ni, malam dikatakan nuzul Quran, kita membincangkan satu topik yang cukup hebat. Tapi ada orang yang tak boleh baca Quran pun ada. Sampai umur 40, 50. Maka malanglah di kalangan kita yang kan, orang Islam yang tak reti baca Quran. Malahan tak mau ambil iktibar, tadabbur daripada Al-Quran ini. Itu mukadimah daripada saya. 40 minit aku tunggu tak keluar-keluar muka aku. Kurang ajak punya internet. Aku tahu mesti mereka ni duk maki aku ni. Tak ada, mana ada. Kita fikir Ustaz lah top up RM5 kot. Kena top up yang mahal sikit. Bukan, dia ambil yang free punya, memang lah berebut dengan orang kampung. Baru ni dengan Masjid USJ 9. Gambar tak keluar, suara yang keluar. Aduh jam. Oh ya ke? Internet kat sini slow. Allah minta maaf lah. Kena minta orang pasang antena tu. Dia sebenarnya mudah je. Jadi YB kat kawasan tu. Allah, YB sini turun. Oh, jangan. Boleh mampu dari sini. Hang jadi YB kat situ, hang naikkanlah prasarana. macam Tun Abdullah Balawi, dia naikkan prasarana dekat mana, dekat mana tempat kita forum tu? Kepala Batahan. Lepas ni bila hang jadi apa nama Tun Abdullah Khairi pula. Ai, belum pegang jawatan dah Tun. Main. Dia ada dua. Sama ada Tun ataupun Tong. Sebab tadi kalau kita tengok komen-komen yang ada kat Ana ni, depa duk ramai 80% syak Ustaz Allah Khairi ni dia sedang melihat forum di sebelah yang jadi dia putih semua ni. Tak, saya sahkan bahawa Ustaz lah tak begitu. Saya sahkan. Nah, kalau kita berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Okey, dah apa, nanti kalau apa nama ni ada banyak perbincangan sebenarnya, dah masuk pun dah dekat sejam, masya-Allah. Pasal masih sembang saja, lebih kurang Ustaz masuk minit yang ke-47. Jadi jadi insya-Allah kita akan sekarang ni kita nak kena bincang juga, bagi tahu pada masyarakat sekarang ni kenapa masjid dan surau masih tidak boleh buka. Sebab terlalu dia sekarang ni jadi konflik tau, dia ada konflik. Silakan. Ramai yang tak faham, ramai yang jadi pening. Semalam pula Negeri Perlis atas perkenan tuanku telah mengisytiharkan bahawa solat Jumaat akan ada di masjid-masjid di seluruh Perlis. Tetapi hanya 12 orang, ya, kalau tak silap saya, termasuk AJK dan pegawai. Termasuk AJK dan pegawai yang terpilih, bukan untuk orang awam. Jadi ada pula yang kata kenapa ni supermarket buka,
lepas tu apa nama masjid tutup. Allahu Akbar. Lepas tu negeri-negeri lain termasuk negeri Selangor, apa pasal tu? Apa pasal tu? Hantar gambar siapa? Apa? Forum. Oh. Lepas tu macam negeri Selangor buat masa ni masih ikut arahan tuanku yang awal yang mana sampai 31 Mei. Maknanya tidak boleh beroperasi. Tak kira lah apa saja program sehinggalah akan ada pengumuman baru daripada negeri Selangor. Itu memang tak boleh buat apa-apalah. Jadi maknanya kita kena ikut ulil amri. Mungkin kita boleh sembang lah. Kita perjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya kita kena faham tentang isu berkaitan tentang agama Islam di negeri-negeri kita ni. Ustaz Allah mungkin tak ada masalah. Pulau Pinang macam mana? Tapi ada orang kata ulil amri ni ulil amri yang tidak sah. Itu macam mana dia tu? Ulil amri ulama tak sah? Tidak sah. Ulil amri pintu belakang dia kata. Aduh. Jadi pintu belakang ni, apa? Siapa yang letak kerajaan? Siapa tarik diri? Apa ni ngapa leceh? Mau hai, bulan mau hai. Dah. Dia kena ada. Hoi, baru jadi. Dia ada orang yang letak jawatan, kemudian dah tak ada rumah, pintu rumah pun dah repan. Ni nak marah ni malam ni. Cakaplah. Tak macam ni. Saya rasa sebenarnya dalam keadaan ini itu kontrol. Nanti dulu tak nak bagi ayat yang sampai kan. Kita kena ingat keadaan kita sekarang ni, apa lebih penting kita perlu fikirkan bagaimanakah keberterusan, macam manakah tentang rakyat yang sedang menderita, bagaimana tengah dalam keadaan bimbang dengan tahap keselamatan dan kesihatan, bagaimana frontliners yang menangis setiap kali PKP dilanjutkan, menitis air mata, tak dapat nak berkonsentrate dengan family. Kita sampai cerita boring dengan keluarga, boring duduk rumah, nak keluar ke sana, nak pergi ke sini. Sedangkan frontliner yang bertugas di hospital, pusat kesihatan, jaga bilik kuarantin, sangat tertekan dan mengharapkan sokongan daripada kita semua. Dalam keadaan itu, masih lagi nak cerita pasal politik sana, politik sini kan. Itu sebabnya kita nak fokus balik sebenarnya. Sebenarnya apa sebenarnya tujuan? Saya setuju Dr. Zahar cakap tadi. Apakah tujuannya? Tujuannya kita memberikan syarat-syarat tertentu, sekatan-sekatan tertentu. Sementara di masjid, kalau tidak dibimbangi, masjid surau akan tutup sampai bila-bila. Itu lebih kita bimbangkan. Lebih baik kita buat langkah pengawalan sekarang, bila dah lega kita buat. Dan saya setuju juga dengan apa yang Ustaz Lah Khairi katakan tu. Setengah orang nak bantai je, sedangkan dia tak tengok balik sejarah apakah mulanya berlakunya keadaan yang pada hari ini. Dan kita tak ada, kita okey je. Sebelum ni kita tengok macam Ustaz Lah Khairi tak boleh keluar TV, okey je, lagi banyak keluar dalam Facebook sekarang ni, lagi laku kan? Apa hal kan? Tak kisah, tak ada masalah. Sebenarnya semuanya ada hikmah. Apa juga berlaku ada hikmah. Pada orang yang memandang PKP itu sebagai satu benda menyusahkan dia, maka dia akan anggap musibah. Tapi siapa yakin dengan ujian Allah untuk menaikkan darjat dan mengampunkan dosa-dosa hambanya, maka dia akan memandang PKP ini sebagai satu hikmah untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik lagi. Wallahu alam. Datuk Azharif, Ana terbaca tadi tentang ulasan Doktor iaitu mengenai qaul qadim bagi Imam Syafi'i, sebab di sini komentar ada bertanya soalan tentang sah ke solat Jumaat 12 orang. Ni persoalan dia, silakan. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok kepada perbincangan ulama-ulama ya, antara Imam As-Sayuti, Imam An-Nawawi, rupa-rupanya mereka dah bincang pandangan Imam Asy-Syafi'i ni. Rupanya dalam bab solat Jumaat ni, Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pertama pandangan Al-Qadim, yang kedua pandangan Jadid. Pandangan Al-Qadim minimum ada tiga pandangan. Satu, kata 3 orang dalam keadaan kita tidak mampu disebabkan sakit, disebabkan tak cukup ada masalah. Macam sekarang ni dalam isu COVID ni kita masukkan dalam kaedah darurah. Dia pertama 3, pandangan pertama 3, pandangan kedua ni qaul qadim di bawah qaul qadim tu ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata 3 orang, minimum 3 orang boleh solat Jumaat. Nombor 2, 4 orang. Nombor 3, 12 orang.
benda ni tiga-tiga ni dibincang ulama ni. Jadi akhirnya kalau kita kat Malaysia sekarang nampaknya yang macam di Perlis saya nampak masih menggunakan pandangan Imam Asy-Syafi'i tetapi pandangan qadim. Walaupun mereka mungkin ada fatwa di Perlis mereka gunakan mungkin mazhab lain, itu terpulang kepada negeri-negeri. Cuma bagi saya pandangan mazhab Syafi'i yang lama itu pun masih diguna pakai. Masih boleh diguna pakai dalam keadaan seperti ini. Ya, daripada kita duk pening-pening sekarang ni, dia memang ada dalam mazhab Syafi'i dah bincang dah. Boleh solat 12 orang kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan syarat tak boleh nak cukup. Kalau lebih lagi bagus. Tapi sekarang ni Ulil Amri kata letak 12 dulu buat masa ni. Itu baru Perlis, yang lain tak tahu lagi. Yang lain masih dalam perbincangan, belum lagi keluarkan apa-apa statement, belum dapat lagi keputusan daripada duli-duli yang maha mulia, tuanku-tuanku, raja-raja seluruh negeri. Jadi kita kena hormat benda tu. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau tidak ada masalah, maksudnya tempat itu boleh dipenuhi dengan 40 orang dan tidak ada masalah COVID, maka dia kena balik dan berpegang semula kepada pandangan Al-Jadid Imam Asy-Syafi'i, iaitu mesti 40 orang ke atas. Jadi maksudnya kat sini menunjukkan bahawa imam-imam terdahulu dah bincang secara lumat tentang isu solat Jumaat ni. Jadi maknanya kalau katakan benda tu terlalu besar mudarat dia, mungkin kita gugur solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur macam kita berlaku baru-baru ni masa PKP. 5 minggu ke? 4 minggu tak sembahyang Jumaat? 4 minggu bah? 6 minggu tak sembahyang Jumaat. Tu dia bukan makna kita batalkan solat Jumaat, tak, digugurkan solat Jumaat dan diganti dengan solat Zuhur. Ni sekarang ni kalau dah ramai rakyat duk desak ni, duk kata kenapa tak buka lagi masjid, kenapa tak boleh sembahyang Jumaat, kami dah resah. Jadi sabar, insya-Allah pihak-pihak mufti-mufti sekarang ni sedang meneliti dan insya-Allah akan mempersembahkan depan tuanku-tuanku untuk memaklumkan apa positifnya, apa benda yang baik mengenai solat Jumaat ini jika dibuka untuk semua orang, apa yang bahaya ataupun yang boleh mendatangkan kemudaratan seperti mana yang dibawa yang dipersembahkan oleh KKM dan juga oleh MKN. Sebenarnya benda ni sangat memainkan peranan. Betul. Sebenarnya saya fikir masyarakat kita perlu kaji juga tentang betapa bahayanya virus yang sedang berkeliaran di luar sana. Tanyalah pada ahli keluarga yang terkesan, yang dijangkiti. Adik saya kena. Tanya. Tengok, lihat sendiri keadaan. Bagaimana deritanya, mereka menanggung kesakitan. Dia bukannya biasa-biasa dan dia cepat menyerang semua organ dalam badan kita ni. Dan kita lihat sendiri. Jangan cakap masjid Kampung Baru, jangan cakap masjid Kampung Pancur, Kampung Emak saya tu. Jangan cakap Kampung Kek Penang. Kita cerita Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram pun belum bagi orang masuk, lagi kita heboh nak masuk masjid kita. Apa cerita? Kalau betul buka, kita pun dah fikir dah. Tahun lepas kita dah set dah. Kan Ustaz Aslin, Ustaz Las, Ustaz Khairi dan kawan-kawan kita lain. Semua dah buat reunion bulan 11 tahun ni cadangannya. Kita nak masuk umrah, kita pergi sekali. Kan? Tapi tertangguh. Jadi cuba kita fikir sikit. Kan? Jangan fikir. Saya bukan marah ni dah, tapi memikirkan kita ni untuk kebaikan jangka panjang dan untuk orang ramai. Kemaslahatan orang ramai. Cuba kita fikir. Sebab pergi, seronok, okey, katalah dilonggarkan. Kita umumkan, okey bagi. Secara sembrono dengan kata pinjaman Indonesia tu, kita masuk dalam masjid, kita sembahyang happy, kononnya happy. Lepas tu ramai pula, ada pula kluster baru. Macam ada kluster baru. Yang paling tension, yang paling kesian, tetap juga frontliner. Adakah kita nak reverse balik, buat lockdown pula balik semula, nak buat PKP balik semula, nak tengok balik askar dan polis berkawal seperti dulu, lepas tu ulang balik, lepas tu desak lagi nak pergi masjid. Yang paling best tu, geng-geng yang bising tu, rindu nak pergi masjid, dulu tak pergi masjid pun. Kan? Tapi bukan kata orang sinilah, ni orang entah negara mana, entah Uganda ke mana, tak tahulah. Tapi makna kata apa-apa pun kita biarkan kata ulil amri kita berbincang, fikirkan berdasarkan dapatan-dapatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara untuk membuat satu ramuan serta formula terbaik supaya rakyat senang,
peniaga, pekerja-pekerja juga dapat menjalankan tugas masing-masing dengan tenang berdasarkan garis panduan yang lengkap dan tepat di dalam meneruskan kehidupan kita di negara kita Malaysia yang kita cintai. Wallahu a'lam. Cuma alhamdulillah kita lihat kerajaan yang sedia ada ni, orang komen ni dia tidak cepat melatah. Ini pun kita